Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang dengan keizinan dan taufik daripada Allah kita diberikan kesempatan untuk berada di rumah Allah. Dalam kesempatan pada kali ini di bawah tajuk Al-Musara'ah ilal khairat, iaitulah bersegeralah ke arah melakukan kebaikan dan kebajikan. Para ulama menyarankan berdasarkan kepada beberapa ayat Quran bahawa sepatutnya kita mengambil peluang ketika mana hidup di dunia ini, lebih-lebih lagi dalam Ramadan, untuk mencari kebaikan demi kebaikan, kebajikan demi kebajikan. Di dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 133. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Yang bermaksud wasari'u, bersegeralah sekalian kamu, ila maghfiratin min rabbikum, kepada pengampunan daripada Tuhan kamu, wa jannatin, yakni dan bersegeralah juga kepada syurga, arduha as-samawati wal ard, yang mana luasnya syurga itu lebih besar lagi daripada langit dan bumi, ataupun besar dia langit dan bumi. Besarlah, nak bagi tahu kata syurga itu besar. Lalu Allah Taala kata apa? Uiddat lil muttaqin. Allah sediakan syurga itu kepada orang-orang yang bertakwa. Berdasarkan kepada ayat ini, Allah menyuruh supaya kita bersegera. Wasari'u, bersegera, cepat, jangan biar peluang-peluang itu tertinggal dan pergi begitu saja. Wasari'u, orang Arab kata sur'ah. Kalau tuan-tuan pergi Mesir, dia cepat, dia sebut cepat, dia kata sur'ah. Ya Allah, sur'ah, cepat, jom cepat. Tak ada masa dah nak alik, tak ada masa dah untuk berehat, tak ada masa dah untuk tujuan-tujuan yang bersifat kepribadian semata-mata untuk dunia, tetapi jom bersegera untuk kebaikan. Yang inilah, kalau tuan-tuan ingat, sebelum-sebelum ni saya pernah sebut dengan tajuk MP3, mengambil peluang, mencari peluang dan mencipta peluang. Mengambil peluang, mencari peluang dan mencipta peluang. Mengambil peluang adalah kita mengambil peluang di depan mata. Mencari peluang, mungkin tak nampak di depan mata, kita kena cari, dan akhirnya kita berjumpa. Dan terakhir mencipta peluang, cari pun dah cari dah, tengok-tengok tak ada, tak banyak dah kita berjumpa, susah nak dapat. Allah bagi kemampuan kepada kita, kita cipta peluang. Ya, kita cipta peluang. Selalu saya bagi contoh macam mana pembinaan wakaf lah, kata pembinaan masjid. Mengambil peluang, orang mai, orang iklan, tuan-tuan, kami daripada sekian-sekian madrasah, kami nak buat wakaf pembinaan masjid. Oh, kita bukan melihat dia nak mai ambil duit kita, kita bukan melihat dia akan mengurangkan harta benda kita, tapi kita melihat ini peluang yang diberikan oleh Allah untuk kita buat baik. Peluang Allah bagi. Ini nama dia mengambil peluang.
Setelah mana kita dah bagi, rasa seronok lagi berebut untuk bersegera buat kebaikan. Lalu mungkin hari ni kita kata kita ada duit RM10, nah kita bagi RM10, RM100, okey, wakaf untuk hari ni. Esok lusa pula tak ada orang mai tapi dia rasa nak lagi wakaf. Contohnya, dia tengok dalam internet ataupun dia carilah kat mana-mana yang boleh ada. Dia mencari. Sebab apa? Duk cari orang yang dia nak wakaf tu tak jumpa dah. Cari pula yang mana tempat lain yang dia boleh buat wakaf masjid. Tapi apabila Allah bagi kepada seseorang kemampuan, dia sendiri cipta, dia duit berlambak, dia reka, dia pergi buat satu tempat, buat masjid, daripada mula sampai habis semua duit dia yang buat masjid. Ini nama dia mencipta peluang. Yang nak mencipta peluang ni otak kena laju lah. Otak kena laju. Otak tak laju, kita takkan boleh mengambil peluang ya. Silap-silap peluang pun tak dapat. Tapi bila otak laju bagus sikit, peluang dapat. Otak lagi bagus, dia mencari dan mencari. Tetapi otak yang lebih bijak, dia mencipta peluang supaya dia dapat penuh, supaya dia semua dapat peluang untuk berwakaf, bersedekah, buat kebaikan. Kalau ibadat umpamanya mengambil peluang, orang iklan malam ni ada qiyamul lail, okey dia main qiyamul lail. Dia mencari lagi peluang. Kat mana lagi aku boleh pergi qiyamul lail lah? Sini buat sebulan sekali. Oh, ada iklan mana-mana tempat, dia pergi cari. Tapi orang yang bijak, dia cipta peluang. Panggil ustaz, panggil siapa-siapa, boleh main buat qiyamul lail tempat saya tiap-tiap malam. Senang, dia boleh dapat, kawan-kawan dia boleh dapat. Mencipta peluang. Tapi untuk mencipta peluang, kita kena tengoklah, bukan semua orang yang Allah bagi untuk mencipta peluang. Tengok dia punya kemampuan dan sebagainya. Maka di sinilah dia boleh create satu benda, dia boleh pulun semua-semua untuk diri dia. Nasiblah rezeki masing-masing. Saya teringat dalam sebuah hadis diriwayatkan bagaimana pada satu hari para sahabat Nabi, mereka datang berjumpa dengan Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, orang-orang kaya ni mereka beruntung ya Rasulullah. Orang-orang kaya mereka beruntung. Rasulullah kata, siapa? Beruntunglah. Kami semayang mereka boleh semayang, kami sedekah kami puasa mereka boleh puasa, kami zikir doa mereka boleh zikir doa. Tapi mereka lebih, mereka boleh bersedekah, sedangkan kami tak mampu bersedekah. Kata Rasulullah SAW, hang nak tak satu amalan, apa nak tak satu amalan yang apabila kamu boleh lakukan amalan-amalan ini, nescaya kamu juga boleh mendapat ganjaran seperti mana orang-orang kaya. Yang mana kamu semayang, kamu kata tadi kamu semayang, mereka semayang. Kamu puasa, mereka puasa. Kamu berjihad, mereka juga berjihad. Kamu buat apa kebaikan, dia pun boleh buat. Tapi mereka boleh bersedekah, kamu tak bersedekah. Baik, aku nak bagi peluang kepada kamu. Kalau kamu buat perkara-perkara ini, kamu juga akan mendapat ganjaran pahala sedekah seperti mana orang-orang kaya. Sahabat-sahabat ni yang pergi ni semua miskin-miskin mengadu kat Nabi. Lalu Rasulullah ajak kat mereka satu amalan, bacalah Al-Baqiyatus Salihat, Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Suruh baca. Akhirnya mereka pun seronok balik, seronok baca hari-hari, duk baca. Sebab kami lebih daripada, kira yang Nabi kata apa? Semua yang hang baca, setiap tasbih hang sedekah, setiap tahmid hang sedekah, setiap tahlil hang sedekah, setiap takbir hang sedekah, semua hang dapat ganjaran pahala sedekah. Dia tak abang kat geng-geng kaya Selang tak apa lama, geng-geng kaya ni tahu hadis ni, pecah lubang. Dia mai pula jumpa Nabi. Ya Rasulullah ajak kat kami satu amalan supaya kami lebih daripada orang kaya. Macam mana atau benda ni mereka pun tahu. Lah ni mereka dah lebih daripada kami. Mereka pun zikir macam ni juga. Macam mana kami zikir? Rasulullah kata apa?
Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itulah kelebihan yang Allah bagi kepada seseorang. Wallahu wasi'un alim. Allah amat luas dia punya anugerah, lagi maha mengetahui. Nak abang tak? Habis ya. Kalau yang tu pun depa tahu, depa habis ya. Kadang-kadang tuan-tuan kita boleh tengok setengah-setengah orang kaya macam ni dia punya sikap dia. Dia gunakan kesempatan yang Allah bagi dekat dia. Orang lain semayang, dia semayang. Orang lain puasa, dia puasa. Orang lain jihad, dia jihad. Orang lain buat, dia buat. Tapi yang lebihnya, dia boleh bersedekah dari berbanding dengan orang-orang lain. Dan sedekah mereka luar biasa. Kita ajak itu satu amalan. Kalau tuan-tuan ingatlah, kita baca tuan sudah kitab di sini, di mana ada sebuah hadis. Benda ni berlaku baru-baru ni di kelas saya, kelas online saya, di mana ada satu makcik ni. Makcik ni bila saya iklan apa-apa benda-benda baik dalam kelas, dia kata jom kita nak buat wakaf untuk pembelian lampu madrasah. Baru ni saya iklan buat lampu. Lampu ni lah lampu downlight ni. Pasal kami nak pakai 100 biji untuk ruang solat saja. Baru ni kita iklan. Okey, sebiji RM50. Siap pasang apa semua lampu downlight. Kan? Lepas tu saya kata kita nak pakai banyak, tapi untuk ruang solat yang tu siap dulu, nak pakai Ramadan ni. Kita nak 100 biji. Okey, jom, siapa nak wakaf? Allah. Tak dan 10 minit. Ustaz, dalam internet ni, Ustaz saya 10, Ustaz saya 5, Ustaz saya 2. Saya dapat 115 biji. Siap ekstra lagi. Makcik ni macam mana? Ke dia rasa macam dia PM saya, personal message. Dia hantar mail dekat saya, dia kata, Ustaz, makcik rasa sedih lah Ustaz. Makcik ni dia berumur lah, umur 70 lebih. Dia kata, Ustaz, makcik rasa sedih Ustaz. Saya kata, pasal apa makcik? Dah, Ustaz selalu iklan wakaf tu lah, wakaf ni lah, buat tu lah, sedekah tu lah. Ustaz, makcik ni nak abang bagi, makcik suri rumah daripada kahwin sampai lah ni. Makcik tak pernah bekerja. Makcik kalau nak boleh kumpul duit pun lambat lah, pasal makcik tak kerja. Semua pun mungkin suami bagi ke apa ke. Jadi bila ustaz iklan macam ni, makcik rasa terkilan sebab makcik tak boleh berebut buat. Sebab makcik bukan orang senang, duk harap kok dapat sikit-sikit tu lah makcik duk kumpul. Bila ustaz iklan, makcik boleh dapat sikit-sikit ni. Makcik geram tengok dia ni ambil 10 lampu, dia ni ambil 20 lampu, dia ni ambil 5 lampu. Makcik kalau bagi kat ustaz yang satu lampu ni 50 ringgit, habis dah. Bulan depan pula baru makcik nak boleh bagi pula. Tapi ustaz iklan minggu ni, minggu depan ustaz iklan benda lain pula. Yalah dah habis iklan benda lain pula lah kan. Dia semua orang boleh buat. Makcik, kes makcik ni saya jumpa satu hadis, saya kata kat dia, di mana kata Nabi SAW, tajuk hadis tu ulama letak tajuk ganjaran 1 dirham menyamai 100,000 dirham. Tajuk dia. Nabi kata dalam hadis tu, ada satu orang Tuhan bagi kat dia harta banyak. Nisbah dia, kita katalah kita buat satu jumlah yang besar, dia orang kaya. Katakanlah dia ada 40 juta dalam bank dia, simpanan dia. Tiba-tiba orang meminta derma pembinaan masjid, dia bagi 100,000. 100,000 dengan 4 juta. 4 juta dengan 100,000 berapa persen lah? Tahu tak nak bahagi persen? 40 juta. 40 juta dengan 100,000. Berapa persen? Tak sampai. Sila-sila 1% tak sampai. Lebih. Kalau 1 juta ada 2.5. 0.25. Tu saya kata 1 tak sampai. 0.25%. Sikit ya, no? Dia ada 40 juta dengan 100,000 dia bagi, baru 0.25%. 1% pun tak sampai lagi dengan harta dia. Nisbah pada kita yang terima, wow, 100,000 baik. Tapi nisbah kepada harta yang dia ada,
baru 0.25%. 0.25%. Ish, dah kata baru suku lah. Suku tak ambil? Tak, bukan suku pada 1%. Suku pada 1%. Maknanya kena 4 kali ganda, 400,000 dia kena bagi baru 1%. Itu dia. Dia baru bagi 100,000. Dia kena bagi 400,000 baru 1% pada 40 juta. Lebih kurang macam tu. Dia baru bagi 100,000, tak sampai 1%. 4 kali bagi 400,000 baru jadi 1%. 1%, 1/100. Dia ada lagi 99, satu je hilang. Allah, tuan-tuan. Dia bagi 100,000 harta dia tak luak pun. Macam tak apa rasa kurang Tuan-tuan tahu tak? Kalau tuan-tuan simpan duit dalam bank, kalau tuan-tuan simpan duit dalam bank 40 juta, angkira lain. Okey? Kalau tuan-tuan simpan duit dalam bank ataupun tabung haji ke apa ke, dalam setahun, tabung haji bagi berapa saya tak tahu mak bawah, tahun ni bagi berapa persen? 2, 3. Tabung haji kita letaklah bagi 2% cukup lah, bagi sikit lah. 2% daripada 40 juta. Tentu je dia dapat 800,000 dalam setahun. Tak payah kacau, tak payah pergi kerja. Simpan 40 juta tu dalam tabung haji. Kalau 2%, pernah dulu tabung haji bagi banyak, pernah banyak, dikatakan mungkin pernah sampai 10%, 7-8%, lah sebelum ni 4%. Kalau 2% dia bagi, tak payah 2% lah. Kalau bagi 1%, 40 juta tu simpan je dalam tabung haji, dapat 1% berarti dapat 400,000. Tak buat kerja apa, tak buat kerja apa, dapat 400,000, bagi sedekah 100,000, tak kerja pun. Tu tak cerita yang dia buat bisnes punya untung. Allah bahasa dia, tuan-tuan, duit tak luak pun, tak kurang pun. Maka 100,000 tak terasa pun bagi orang-orang yang kaya. Berbeza dengan satu orang, kata Nabi, dia ni ada duit 2 dirham ataupun 2 ringgit, maka lalu dia bersedekah 1 ringgit, 1 dirham, dan dia simpan lagi 1 dirham. Maknanya dia telah menderma 50% daripada harta dia. Maka Nabi kata yang bagi 1 ringgit, 1 dirham tu 50% lebih besar pahala di sisi Allah daripada kawan ni yang bagi tak sampai 1% daripada harta dia. Maka makcik, saya katakan makcik ni sebenarnya pahala besar makcik bagi. Pasal apa? Makcik tak ada duit tapi makcik boleh bagi 50 ringgit. Silap-silap hari bulan, makcik bukan dapat separuh 50%, makcik telah menderma 100% daripada harta makcik. Tuan-tuan faham tak? Dia suruh kita derma ni ikut kita punya jumlah harta. Sedangkan yang kita duk bagi ni kadang-kadang mungkin banyak, tapi dengan duit kita duk simpan berlambak-berlambak. Ini nama dia mengambil peluang, mencari peluang dan mencipta peluang. Dan inilah tajuk kita pada petang ini dengan al-musara'ah ilal khair, bersegera, jom berebut untuk kebaikan. Ni dalam Ramadan ni, apa kebaikan yang Allah bagi kita boleh berebut? Kena fikir yang tu otak kena laju. Apa benda baik aku boleh buat? Pagi tadi saya kata suruh cari kan kebaikan. Okey, ada jemaah kita di masjid ni tag message dekat saya, Ustaz, saya dapat dah dekat-dekat dia dapat lebih kurang dalam 29. Tak cukup, spontan saya bagi tahu dekat dia. Saya kata, cikgu tulis balik, cikgu 30 ni bagi cantik, saya nak tembak bagi kat kawan-kawan. Tak, saya pun boleh nak cerita, tapi saya nak kawan-kawan cari. Yang ni 30 kebaikan. Saya kata kat dia, saya abang kata tuan-tuan suruh balik, suruh tulis 30 kebaikan. Kita nak tembak kat orang supaya kita ramai-ramai dekat 100 orang duduk dalam masjid, suruh cari kebaikan, nak dapat 10 pun susah. Lah ni dia balik, dia tulis, dia kata okey Ustaz ni saya tulis, tapi main hujung-hujung dekat 28, 29, 30 dia sangkut. Saya perbetul sikit, saya tambah-tambah sikit. Saya kata okey, cukup 30. Lah ni kita tulis bagi cantik, hantar ke orang. Apa dia?
Okey, ini dia buat mesej baru. Dia kata, jom sama-sama kita buat 30 kebaikan ini dalam bulan Ramadan yang singkat ini. 1, mengikuti majlis ilmu. 2, membersihkan masjid. 3, melewatkan sahur. 4, mempercepatkan buka puasa. 5, mengaji Al-Quran, baca Al-Quran. Maksudnya bukan mengaji, baca Al-Quran. 6, mengajar orang mengaji. Okey lah, boleh lah. 7, berzikir. 8, berselawat. 9, solat sunat. 10, membuang benda yang menghalang lalu lintas di jalan raya, ialah yang boleh memudaratkan orang. 11, bersedekah. 12, menyantuni orang-orang tua, tak kisahlah mak ayah ke apa ke. Okey. 13, memberi ataupun berkongsi nasihat kepada orang. 14, belanja orang buka puasa, memberi makan orang berbuka puasa. Okey, bahasa dia boleh betul lagi. 15, di sini dia kata berbakti kepada ibu bapa yang masih hidup maupun yang meninggal dunia. Kalau meninggal dunia, sedekah pahala kan. Tadi orang tua dalam masyarakat kita tengok pergi buka puasa, sila pak cik bagi orang tua makan dulu kan, hormat orang tua. Boleh lah, kira boleh terima tu, kira okey lah. Dia pecah kepala otak dia nak tulis 30 ni. 16, membantu orang dalam kesusahan. 17, memuji Allah setiap kali melihat keindahan alam, bertasbih lagi ya, tasbih, tahmid dan sebagainya. 18, solat di awal waktu. 19, bercakap hal-hal yang baik saja. 20, berdoa kepada orang lain. Ya, itu kebaikan. Bukan doa untuk sendiri ya, doa juga untuk orang lain. Allahumma ghfirli wali walidayya. Itu kalau kita seorang lah. Allahumma ghfir lana wali walidayna wali jami'il muslimina wal muslimat. Itu kebaikan. Doa juga kepada orang lain. Melawat orang sakit, boleh tambah lagi nanti ke depan. Ziarah orang alim. Bersabar setiap ujian yang dihadapinya. Okey, yang ke-22. 23, sentiasa beristighfar. 24, membaca doa selepas azan dan iqamah. Yang ni bagus ya. Masjid kita dah ada sikit perubahan kan. Azan baca ada doa azan. Masjid-masjid lain tak mau buat, malu juga. Lala ustaz sendiri nak rampai mic cepat-cepat, baca doa kuat-kuat, baca. Dan yang bestnya, kita baca doa lepas azan tu kuat. Satu masjid ni usia kita pelik. Lah, pelik ke aku? Dia pun tak tahu ke kelebihan baca doa al-wasilah, doa lepas azan. Wajib masuk syurga tu. Dapat recommendation Nabi Muhammad, tak mau ke? 26, kekal berwuduk. Di sini ditulis berwuduk sebelum tidur. Dah, saya ubah sikit. Kekal berwuduk. 27, cuba sedaya upaya mengamalkan, beramal dengan sunnah Nabi. Okey, maksudnya benda tu umum. Tengok dan sunnah apa lagi, maksud sunnah dalam makan, sunnah dalam tidur, sunnah dalam tandas, sunnah tu sunnah ni. Kan? Amalkan sunnah apa yang kita belajar dalam syama'il dan sebagainya. Tidak membazir apabila berbelanja. Weh, Ramadan ni mata kambang weh. Lepas tu malah pergi bazar Ramadan, apa tengok semua nak beli. RM50 ada apa? Tak ada apa, RM50 pergi bazar Ramadan. Baru jalan suku ya, habis lah. Suku bazar. Tak pi setengah 100, pi mai ujung 400. Cilak-cilak hari bulan. Ekstra lagi 200. Betul tak? Oh, jangan. Pi lepas orang perempuan je lah pi. Mereka beli benda-benda penting-penting ya. Mereka tahu di dapur apa tak cukup. Betul tak? Kita kalau pi pun jangan masuk lagi, mereka yang masuk. Senang. Kalau kita masuk mata kambang, tak boleh, saya pun tak boleh. Lapak. Main dengan lapak. Tengok ni berkenan, tengok ni berkenan, tengok ni berkenan. Padahal bukan kita nak boleh makan semua pun. Kan? Padahal bobok kanji dah balik ada 2 beg. Lain kali macam saya kata pagi tadi jadi apa? Tong sampah. Lempang buang sayang tu, okey? Yang tidak membazir. Yang ke-29, istiqamah dalam melakukan kebaikan. Boleh lah. Boleh dia tulis 20 30 ni macam boleh kita modify sikit. Ada lebih penting lagi. Boleh. Dan yang ke-30, menunaikan umrah di dalam bulan Ramadan. Boleh? Yang ada kesempatan lah dalam Ramadan. I'tikaf ada disebut tadi, i'tikaf di masjid. I'tikaf boleh tambah lagi. Apa lagi benda baik yang boleh kita buat?
Tak apalah, bukan nak suruh fikir, balik fikir apa lagi benda baik, apa lagi benda baik. Awak sikit sangat ke kebaikan dalam Islam? Jom kita buat di dalam Ramadan. Ini nama dia wasari'u. Tuhan kata wasari'u ila maghfirah. Jom bersegera kepada pengampunan Tuhan. Jom bersegera kepada syurga. Bersegera maknanya ambil peluang, cari peluang, cipta peluang untuk kebaikan demi kebaikan dalam bulan Ramadan. Khususnya dalam Ramadan, supaya kebaikan ni kita boleh buat sampai seumur hidup selepas daripada Ramadan. Ini tajuk kita pada petang ni, wasari'u. Jom kita bersegera ke arah kebaikan demi kebaikan di dalam bulan Ramadan. Banyak ayat yang Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, ayat yang lebih kurang sama. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samawati wal ard u'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil 'azim. Jadi siapa yang berebut dia dapat. Siapa yang dapat peluang tu dia tak ambil, dia rugi. Allah bagi peluang tu. Tapi siapa yang berebut untuk peluang kebaikan demi kebaikan ni, dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha, itulah anugerah yang Allah bagi kepada siapa-siapa. Kan? Ayat yang lain Allah Taala berfirman, fastabiqul khairat. Makna sama. Jom kita mendahului benda-benda kebaikan. Nah, kalau boleh kita biar kita orang mula, kita orang pengasas, kita lah pelopor, kita lah pencetus kepada kebaikan demi kebaikan. Oi, kalau jadi pencetus lagi hebat. Kan? Dialah orang yang mencetuskan buat benda baik. Lepas tu ada orang lain tiru buat benda-benda baik. Haji ya, buat nampak idea mana-mana orang buat cepat-cepat. Bukan nak bagi tahu kata kita bagus, kita buat. Tak, biar orang tiru benda baik kita buat, kita dapat pahala, piramid, pahala besar. Seolah-olah kita duduk di atas, kita tu yang paling kecil, tapi pahala kita bila orang duk buat. Inilah multi level marketing. Yang ni boleh. Multi level marketing tu saya tak mau nak hurai lah, ada syubhat ke, ada apa ke. Tapi kita nak cerita tentang pahala berterusan. Oleh kerana Nabi Muhammad lah orang yang pertama mengasaskan kebaikan, maka seluruh kebaikan yang manusia buat, saham dia dapat dekat Nabi Muhammad. Oh, ni yang untung ni. Jangan pula jadi kepada pengasas kepada benda-benda salah. Sebab tu Nabi kata apa? Man sanna sunnatan hasanatan. Siapa mengasaskan benda baik, amalan yang baik, perkara-perkara yang baik, falahu ajruha. Dia buat benda baik, dia dapat pahala. Wa ajru man amila biha. Dia dapat pahala orang lain yang tiru dia buat. Katakanlah dia buat dapat 10, dia dapat 10 pahala yang dia buat. Orang lain tiru, orang lain buat dapat 10, Tuhan bagi kat kita pasal dia tu dapat 10, kita dapat bonus lagi 10, berarti dia dapat 10, kita dapat 20. Satu yang kita buat, satu pasti kita jadi penyebab dia dapat 10, kita juga dapat 10, berarti kita dapat 20. Oh, ni yang best ni. Bila orang tiru kita buat kebaikan. Faham tak? Jadi jadilah pencetus kepada kebaikan. Contoh, kita pergi masjid, tengok tak jarang ada orang sembahyang tahiyatul masjid. Kita buat kita orang sembahyang, orang tanya buat apa? Tahiyatul masjid. Ataupun lepas orang azan kita buat qabliyah. Orang tak sembahyang apa? Sunat qabliyah. Tengok dia ni bangun. Pasal dia ni bangun, semua orang pun bangun sembahyang sunat. Oh, pasal dia jadi pencetus. Tapi jangan pula kita jadi pencetus kepada keburukan. Contohlah yang selalu saya tengok, habis-habis sembahyang orang tak berani bangun, siapa pun tak bangun lagi. Kan? Ustaz tu pula iklan, tuan-tuan, lepas sembahyang kalau ada masa duduk, selama mana duduk di tempat duduk, kita akan didoakan khusus oleh para malaikat. Dia pun nak bangun. Aku nak bangun ni. Yang orang kata, dia terangkak. Dalam kali dia bangun juga. Dia bangun, habis dia 40 orang ikut dia, seorang. Dengan dia pun tak wirid, semua orang tak wirid habis. Tak apalah, benda tu sunat, kita kata boleh tinggal sebab dia ada kerja lain. Tapi kalau benda baik, kita jangan jadi pencetus kepada, kalau benda tu baik, jangan jadi pencetus kepada keburukan, akhirnya orang tinggal benda kebaikan. Inilah tuan-tuan, dalam Ramadan Allah nak bagi kat kita pahala besar.
Allah nak bagi. Sebab tu Nabi kata apa? Ini sesuai dengan tajuk kita. Apa kata Nabi? Berebutlah 5 perkara sebelum 5 perkara datang. Igtanim khamsan qabla khamsin. Rebutlah peluang 5 perkara sebelum datang pula penghalang yang 5 sehingga kita tak boleh buat. Apa dia? Syababaka qabla haramika. Masa muda kamu sebelum tiba masa tua. Oh, masa menyesal agak haji weh. Walaupun saya tak tua mana lah, still young. Orang Jawa kata, rasa macam bila pun muda. Rasa je muda, tapi sebenarnya makin hari kita makin tua. Dia makin hari ni Syafiz 30-an kita boleh buat. Mungkin tak sama macam 20-an kalau kita buat. Budak-budak yang umur 20-an, setengah strong ni, tentulah kuat pada 30-an. Ni sebab dia punya kecergasan dia. 30-an nak banding dengan 40-an tak sama. 40-an nak banding dengan 50-an tak sama. Ni duk berumur ni duk mai. Kalau aku tak pulun lah ni ya, confirm ke depan tak boleh pulun. Sebab tu masa saya teringat saya pergi umrah, saya bawa jemaah, saya kata tuan-tuan berebut, tuan-tuan ambil fadilat tawaf keliling Kaabah, pusing 350 kali pusing ataupun bersamaan dengan 50 set. Ada di kalangan jemaah saya, tuan-tuan tahu biasa orang nak dapat 50 set ni, tak kira tawaf umrah ke tawaf sunat ke tawaf apa ke, biasanya pi kat 10 kali baru boleh dapat. Yalah, hampir umrah, hang buat tawaf biasanya syarikat dibagi paling banyak pun 5 kali umrah free. Lepas tu ataupun 3 kali. Ya, lepas tu hang buat tawaf sunat, adalah kot 10 kali apa kan hang dia dapat. Contohnya kan dapat tawaf, hang kena pi sampai kita mau berapa set? Kita mau 50 set. Takkan hang nak kena pi 5 tahun, tiap-tiap tahun pi baru nak dapat yang tu. Kenapa tidak hampir kali pertama je hang settle buang 350 kali pusing ataupun 50 set, ulun ambil peluang. Ada yang dapat. Ada 1 tahun tu, ni cerita bukan cerita baik, tak ada baik, tapi nak abang semangat. Ada 1 tahun tu, masa tu saya ingat saya 30-an ya, lebih kurang. Saya pergi, saya bawa jemaah, saya kata dekat Pak Haji ni, jom kita berebut. Saya dapat masa tu umrah, saya dapat lebih kurang 18 kali umrah. Ada satu pakcik ni, masa balik ni yang cerita umrah, saya kata jom kita buat umrah banyak, alang-alang mai. Nak balik kat tempat kita tak ada dah. Dulu di Pulau Pinang ada juga tempat orang boleh buat haji umrah. Dulu-dululah, betul ke tak, wallahu a'lam. Tapi tak ada depa tarik lesen dah. Tak boleh buat dah. Nak boleh buat haji umrah hanya di Mekah. Jom alang-alang mai kita buat betul-betul. Jadi saya heran pak cik ni, dia 60-an, tukang kayu buat rumah dia. Tapi dia dapat 23 kali umrah. Tuan-tuan pergi tanyalah siapa-siapa pergi umrah dapat dah 20 kali 30 kali. Mana ada. Kita duduk Mekah pun 7 hari. Kalau hang buat sehari 2 kali, baru hang dapat 14 kali. Hang kena buat sehari 3 ataupun 4 kali. Umrah sehari 4 kali. Ni tinggal kaki kat Mekah, balik tak ada kaki. Hanya orang kaki kuat dia boleh buat. Badan kuat dia boleh buat. Tak, ni realiti. Pergi buat. Toto ada 1 tahun tu saya pergi bila 2019 sebelum pandemik ke 2018. Oh dahsyat, saya nak boleh habis 1 umrah pun susah. Padahal saya yang bawa jemaah ni. Masa tu saya ada masalah kaki bengkak, buah pinggang saya ada masalah sikit masa tu. Jadi kaki saya duk bengkak. Saya baru bawa jemaah semua pergi tawaf, okey settle. Mai tang sa'i dia senang sikit. Pergi balik saya kata terjumpa last sekali ya. Last sekali tuan-tuan, saya pun dah pi jalan pi mai baru 3,5. Duk ada lagi 3,5 round lagi. Semua nak kena 7. Pi balik baru 3,5 pi patah balik. Pi 3 dah, mai setengah berhenti. Duduk urut kaki. Tak lepas pi. Bini saya lalu dia kata, "Awak okey. Tak apa duk jalan dulu." Ulur pi. Atas dunia tinggal aku ah. Atas dunia pun anda belah.
Saya geram dia, saya kata, tengok kot dia nak main duduk, main picit kaki ke. Ni malam sikit. Dia nak berebut, nak buat amal ibadat. Tak apa, baik pergi dia main pasal. Saya duk fikir, kok mana aku nak buat ni? Tak boleh pergi lah. Asal memang nak cabut kaki ni. Lalas sekali, saya tengok Tok Arab duk tolak kursi tu. Saya panggil dia. Bawa tinggal 3,5 je. Ya setengah? 50 ringgit, 50 rial. Okey, saya sembang, 50 ringgit. Saya pun celapak duduk atas tu. Saya duduk dengan kaki buat lagu tu, dia tolak macam kapal terbang. Laju gila. Lalas kali saya cik duk ada dekat Marwah tu, relax ya. Bini saya ada lagi 2 orang lagi, cik saya gelap. Tak habis ke? Cik. Dia tahu habis lah. Habis lah. Mana cik ni kerusi. Tapi tiba-tiba dalam hati saya rasa tak sedap. Saya rasa macam aku main-main lah pula. Mana macam aku rasa main-main. Takkanlah aku punya cerai. Tak boleh, tak apa. Lah ni aku settle bang jemaah bagi balik. Aku baca doa kat mereka. Lah ni saya tak tahlul lagi. Saya duduk relax dulu. Tapi saya dah habis awal pasal saya nak kursi roda tu. Lepas tu orang semua dah balik. Saya tak apa balik dulu. Okey, dah tunjuk mereka mau jalan balik. Saya main balik. Saya tambah pula lagi 3,5. Saya tak puas hati. Boleh? Saya tambah. Sebab saya tak cukup ni. Saya tambah lagi. Jalan lagi. Pelan-pelan saya buat. Adalah sejam lebih lagi. Tak apa, lambat sikit. Tapi saya puas hati. Saya tak mau nanti esok Tuhan kata, hang boleh buat. Tapi hang saja lemak anda. Hang balok anda. Hang penyegan. Hang ambil kursi roda tu buat apa? Hang boleh jalan. Aku masih bagi kat hang jalan. Pasal apa ambil ni kursi roda? Main belakang-belakang, kalau tuan-tuan pergi di Mekah, ada yang karen tu. Apa? Skuter. Allah, berebut pergi beli skuter. Bukan beli, sewa. 150 rial apa daripada ni skuter tu. Oh, jahanam betul. Macam mana? Atas kali. Relax duk pergi main. Weh, ni bukan tempat naik skuter, main skuter mah. Hang boleh jalan Tuhan bagi. Hang duk buat macam tu. Kalau satu hari Tuhan tak bagi hang jalan, baru hang tahu nikmat jalan. Tidak. Yang tu kita boleh bertepi. Tapi dia nak abang kata, jom bersegera buat baik. Jom apa? Jom bersegera buat baik. InsyaAllah tuan-tuan, doa banyak-banyak. Ini Nabi kita apa? Syababaka qabla haramik. Masa muda sebelum tua. Yang kedua, wasihataka qabla saqamik. Masa sihat sebelum tiba masa sakit. Siapa biasa kena COVID? Siapa biasa kena COVID? Siapa biasa cirit-birit? Siapa biasa kena penyakit-penyakit kronik? Betul tak? Siapa biasa rasa kaki bengkak kena gout? Allah, saya tak pernah kena gout. Pernah bengkak sikit dia. Tapi ada orang gout dengan kaki bengkak. Dia kata, ni nak sentuh lantai pun tak boleh. Sampai lagu tu punya bengkak. Saya kata tak boleh bayang lagu mana yang kata gout ni. Tentu boleh bayangkan nak bergerak tak boleh duk mengesot dalam rumah. Ya Allah. Takkan tunggu sampai kena gout baru nak main semayang kot. Takkan tunggu sampai dah potong kaki lepas tu main nak bertongkat lah, bertongkat lagi lah tak main. Masa sihat ni lah ambillah peluang untuk buat, untuk berebut. Wa ghinaka qabla faqrik. Masa kaya, masa ada duit, masa senang sebelum tiba masa papa, masa miskin. Dalam poket lagi duk ada duit mau duk bagi. Sampai satu peringkat apa pun tak ada. Tak apa, dulu kita dah bagi dah. Kita dah bina kita punya saham akhirat kita dah banyak. Bagi kita tak tahu belakang hari kita nak hidup macam mana. Berlambak orang hari ni millionaire. Tak tahu sekelip mata je Tuhan bagi macam roda. Esok lusa minggu depan apa-apa pumpak tak boleh rolling apa-apa. Pi jahanam. Habis syarikat. Bukan kita nak doa, tapi masa kita duduk tengah senang, yang ni lah berebut untuk buat kebaikan. Berebut buat kebaikan sebab tak tahu ke depan Tuhan nak bagi peluang ataupun tak. Seterusnya, wa faraghaka qabla syughlik. Masa lapang kita sebelum tiba masa sibuk. Yalah. Bila damai terlalu sibuk, masa bila kita nak baca Quran? Masa bila kita nak zikir? Kan? Berebut makcik umur 70 lebih boleh baca
selawat saja 70,000 dalam 5 hari, kita boleh buat apa? Jealous tengok dan mereka. Jealous tengok kadang-kadang mereka boleh buat gila-gila, boleh baca sehari boleh baca 20,000 lebih selawat. Oh, kita nak dapat jangan kata 2,000, 200 pun tak pernah dapat. Kok mana pok-pok ni boleh pulun macam tu? Ya, berebut. Tadi pun saya cakap ada satu makcik hantar mic kat saya. Dia tu je, Ustaz, istighfar saya 200,000. Ustaz, selawat saya 120,000. Apa la ilaha illallah saya dapat 75,000. Oh, bagusnya. Hantar, kena ada guru cek. Kalau tak ada orang cek, bohong lah. Abang buat seorang-seorang. Betul ya? Bukan tuan-tuan tak ada nombor telefon saya. Just kongsi dengan saya. Saya bukan nak abang apa pun. Bukan saya nak buat apa. Tapi saya rasa saya nak kongsi sebab saya suka. Nanti saya akan puji, nanti saya akan doa, nanti saya minta ya Allah bagi dekat sahabat kami ni ya Allah istiqamah supaya dia boleh teruskan dengan kebaikan. Kita nak tumpang tengok semangat kawan-kawan. Dan seterusnya Nabi kata apa? Wa hayataka qabla mautik, ambil peluang masa hidup sebelum tiba masa mati. Allah Taala kata apa? Orang duduk dalam kubur dah dia kata apa? Rabbana absarna, kami nampak dah apa kami nak kena, wasami'na, masa duduk di dunia dulu kami dah dengar dah benda baik tapi kami tak pulun buat, farji'na ya Allah, kembali kami ke alam dunia, inna muqinun, kami dah yakin dah pada hari ini ya Allah. Habis tak ada apa, pergi tak kembali dan buat apa? Dalam ayat yang lain Tuhan kata apa? Dia akan minta kepada Allah, ya Allah bagi aku balik sat. Nescaya akan aku sedekahkan seluruh daripada hartaku dan akan ku jadi orang yang saleh, yang taat pada perintahmu ya Allah. Tapi Tuhan kata fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila mai ajal takkan lebih 1 saat, takkan kurang 1 saat. Sampai masa pum pam habis balik. Allahu akbar. Takut. Nak mati tak tahu bila. Tak syarat tua, mati tak syarat tua, mati tak syarat susah, mati tak syarat sakit. Bila-bila pun boleh mati. Tengah-tengah duduk-duduk anak beranak, gelak-gelak, sengak tu. Dalam duduk gelak-gelak, almarhum. Aduh. Ambil peluang. Ini nama dia, tajuk kita hari ni, wasari'u, jom bersegera kepada kebaikan. Banyak lagi dia cerita motivasi untuk kita dapat segera untuk buat kebaikan. Cukuplah sampai sekadar tu. Mudah-mudahan Allah bagi kekuatan pada kita nak istiqamah dengan kebaikan demi kebaikan. Walaupun amalan tu sikit, tapi jom bersegera. Jangan tunggu esok ataupun lusa. Di saat kita berada tu, apa kebaikan yang boleh ada depan mata kita boleh buat, jom kita buat segera. Sekadar itu saja tuan-tuan, yang baik daripada Allah. Salah silap dari saya sendiri mohon ampun dan maaf. Jumpa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'a ورزقا حلالا واسعا مباركا فيه وعملا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين.